Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, selalu orang tanya kenapa ujian, musibah datang dalam hidup. Kenapa ujian datang? Kenapa musibah datang? Kenapa ujian datang? Kenapa musibah datang dalam hidup ini? Selalu manusia bila ditimpa ujian, musibah, mereka selalu kita akan rasa sedih, kita akan rasa lemah, kita akan rasa tak kuat, kita akan rasa tak larat, rasa tak mampu, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa marah. Jadi semua rasa-rasa yang kita ada ini membuatkan kita pertama sekali kita akan rasa tak kuat. Dan itulah sifat hamba. Kita tak punya apa-apa. Kita tak pernah punya apa-apa. Kita takkan boleh buat apa-apa. Ilham Nur Nilawati, Cikgu Nur Nilawati, Faizah, Yani Khairi, anak saya Akil Kin Salam, Prokit Terengganu 2019. Jadi ujian Yaya Nana. Jadi ujian datang dalam hidup ini, kita semua rasa sedih, rasa lemah, rasa tak mampu. Tapi percayalah, semua yang terjadi dalam hidup ini, apa sahaja musibah yang datang, kerana dia sangat sayang pada kita. Sangat sayang pada kita. Masya Allah. Wan Amin dan Syekh Ali Imran, Masya Allah. Terima kasih. Nurin, Nurul Jannah, Masya Allah. Aizuddin Yusuf Ismail, Auni Azharah, moga Ustaz diberi kesihatan yang baik, Masya Allah. Hanim Razak, Khairun Nisa, Ana Syaib, Adilah, Ustaz kesayangan, Masya Allah. Syarul, Angel B, saya jealous dengan Ustaz, Masya Allah. Matahari, Nura Syurahaina Rahman, Baby Yariana Ayu, Masya Allah. Limpah Kurnia Mustaqim, Susanti, Masya Allah. Susanti, Akid, Syed Talha, Syanur, Emma Akma, Salihah Hassan. Jadi abang kakak, tuan-puan, ujian ni cuma satu je jawapan. Sebab dia sangat sayang pada kita. Dalam hadis, Allah ingin beri kebaikan pada seseorang, Allah beri musibah-musibah. Jadi Allah beri musibah, ujian sebab dia nak beri rahmat. Dia nak beri rahmat. Saya dengar satu orang alim beri nasihat, nama Maulana Umar Palampuri. Ada satu orang kawan saya dekat Sabah. Dia forward apa yang Maulana Umar Palampuri beritahu. Orang tanya kenapa mesti datang ujian. Tadi saya jumpa doktor-doktor, nurse-nurse, jumpa MA, jumpa orang bertugas kat hospital. Saya tanya kenapa dalam hidup ni mesti datang ujian. Macam ni lah, COVID-19. Kenapa mesti ada ujian dalam hidup? Kenapa mesti ada sesuatu dalam hidup buat kita rasa sedih, buat kita rasa lemah, buat rasa tak kuat. Kenapa? Supaya kita punya pergantungan, pengharapan, cinta kita, takut kita kepada Allah bertambah. Supaya yakin kita kepada Allah bertambah. Supaya rindu kita kepada Allah bertambah. Supaya kita merendahkan diri kita dan menangis pada Allah SWT. Kalau semua apa yang kita dapat nak, kita mungkin lupa Tuhan, lupa Allah. Dan kita tak nangis. Semayang pun mungkin sombong. Allahu Akbar, patutnya Allah Maha Besar. Tapi kita rasa saya yang besar. Saya yang berkuasa. Saya yang boleh buat. Saya tu datang. Saya yang beri, saya yang tolong orang. Saya buat begini, saya buat begini. Datang perasaan mengaku kebolehan atau sombong pada manusia lain. Tapi apa yang kita punya ni, tak ada apa yang kita punya. Semua Allah yang punya. Kita semua ni Allah yang punya. Isteri kita Allah yang punya. Suami kita Allah yang punya. Mak ayah kita Allah yang punya. Semua sekali dalam hidup kita ni Allah yang punya. Dia punya. Dia boleh beri hina pada siapa dia nak hina. Dia boleh muliakan siapa dia nak muliakan. Walau berkumpul seluruh dunia untuk hina seseorang, Allah nak muliakan dia tetap mulia. Satu dunia berkumpul untuk muliakan seseorang, Allah kata dihina, dia tetap hina. Satu dunia nak hina seseorang, nak hina dia, jatuhkan dia, Allah nak muliakan dia tetap mulia. Satu dunia muliakan, sanjung, sujud macam Fir'aun. Semua sujud kat dia. Akhirnya Allah hina dia dalam laut merah.
Tenggelam Firaun dalam laut merah. Sebab seluruh dunia akhirat ni Allah yang punya. Semua sekali apa yang kita nampak ni Allah yang punya. Dia miliki segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Saya, abang, kakak, kita semua Allah yang punya. Jadi ujian datang supaya kita semakin dekat kepada Allah. Riwayat Bukhari ada, riwayat Tirmizi pun diriwayatkan, Allah ingin beri kebaikan kepada seseorang, Allah beri musibah. Jadi musibah ni berat. Musibah ni buat kita tak keluar rumah. Musibah ni buat ramai orang hilang pendapatan. Musibah ini buat ramai orang jadi mementingkan diri sendiri. Musibah ni buat manusia jauh daripada Allah. Ada juga musibah ini membuat manusia lupa lalai. Tapi ada setengah orang musibah datang, tapi cinta dia pada Allah bertambah. Keyakinan dia kepada Allah bertambah. Solat dia bertambah. Quran, zikir dia bertambah. Jadi Maulana Umar Palampuri kata, macam telur ayam. Tuan-tuan pernah nampak telur ayam? Kan telur ayam tu biji doa saya berjaya ustaz, dapat jumpa ustaz. Ya, Nana, Masya Allah. Semua Allah punya. Tak ada apa pun kita punya. Benar? Tak ada apa kita punya. Semua Allah yang punya. Telur ayam, kan ada kuning, putih, kulit telur ayam. Orang tanya, kalau kita nak makan, kita makan kulit telur ayam tu tak. Kita makan kuning dia, makan putih dia. Kita tak makan kulit dia. Sama juga yang jadi ayam, kulit tu tak jadi ayam. Yang jadi ayam apa? Yang jadi ayam kuning dengan putih, telur tu yang jadi ayam. Jadi, kenapa nak kena ada kulit? Kalau tak ada kulit, kita pun tak boleh nak makan. Keluar daripada tu tak boleh nak makan. Dan dia pun tidak akan dapat jadi anak ayam. Kulit tu penting. Kita tak makan, akhirnya dibuang. Ujian, rintangan, celaan orang, kejian orang, fitnah orang, apa sahaja, penindasan orang, apa sahaja, termasuklah ujian-ujian dalam hidup ini. Ujian-ujian dalam hidup. Kekurangan harta, ada masalah sikit rumah tangga. Jadi semua sekali yang terjadi ini, yang terjadi dalam hidup ini, dia untuk membuat kita semakin rapat dengan Allah. Siapa yang nanya orang buat tak baik ke orang, dia salah, berdosa. Allah akan balas. Tugas kita doakan hidayah untuk mereka. Ya Allah, saya sayang dia, beri hidayah pada dia. Ya Allah, saya sayang dia, beri hidayah kat dia. Saya maafkan dia, Allah, saya sayang dia. Jadi, dalam hidup kita, kita nak Allah sayang kita. Kita dalam hidup cuma nak Allah sayang kita. Kita tak hidup untuk orang, untuk pujian orang. Kita hidup untuk Allah sayang. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada kita. Untuk Allah sayang pada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu kita percaya ujian ni sebab Allah sayang kita. Ujian ini ada rahmat Allah nak datang. Ujian ni ada rahmat Allah nak datang. Jadi percaya dalam ujian yang datang ini, dalam ujian ni datang, ada rahmat Allah SWT datang. Ada rahmat Allah yang datang. Ada kebaikan nak datang. Percaya ada kebaikan. Pernah sekali saya dekat India, naik kereta api. Masa naik-naik, tiba-tiba bila naik je kereta api tu, ada masalah. Tak boleh naik, tertinggal naik kereta api lain. Naik kereta api lain. Saya pun naik kereta api lain. Bila naik kereta api lain, sampai naik kereta api, naik-naik, kita tinggal kereta api tadi, semua orang marah. Kami semua marah pada ustaz kami sebab dia ada buat sesuatu sehingga kami terlambat naik kereta api. Patut perjalanan berapa jam jadi perjalanan berhari-hari. Terpaksa sambung-sambung kereta api yang murah. Rasa sampai berdebu badan, kotor. Tak dapat, sebelum tu beli tiket elok juga, first class juga dekat kereta api, train. Tiba-tiba duduk belakang. Sekali kami dengar kereta api patut kami naik itu rupanya aksiden, kemalangan. Jadi semenjak itu saya semakin yakin di sebalik ujian ini ada rahmat Allah nak datang. Kalau kita terjatuh, ada rahmat Allah nak datang. Tapi jangan tengok orang terjatuh kita tepuk tangan. Alhamdulillah ada rahmat ni Din. Memang kita kena lempang dengan dia sekejap lagi. Tapi kalau kita terjatuh, ada rahmat Allah nak datang. Percaya, ujian datang, ada rahmat Allah nak bagi. Selalu percaya, ada rahmat Allah nak bagi. Ada rahmat Allah nak bagi. Ada kebaikan Allah nak beri. Doa yang paling kuat ialah doa yang sangat kuat dalam hidup kita ni, doa yang dengan penuh sangka baik kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Maulana Yusuf Al-Khandahlawi kata, umat ini dibantu atas keyakinan mereka kepada Allah, sangkaan mereka kepada Allah. Sangkaan ini bergantung kepada iman kita. Itu percaya Allah jadikan semua ini kerana dia sayang kita. Jangan putuskan harapan manusia kepada Allah. Beritahu semua orang. Walau dia pendosa, walau dia penzina, walau dia pelacur, walau dia orang yang terkenal yang dah lama tinggal semua perintah Allah, dah lama tak sembahyang, dah lama tak baca Quran, walau dia banyak buat dosa, beritahu kat dia, ujian datang ini sebab Allah sayang pada dia. Ujian datang ni sebab Allah sayang dia. Beritahu dia Allah sayang awak, Allah sayang awak, percaya. Allah sayang awak. Baca doa.
Bila sedih, ditimpa ujian, baca doa ni setiap kali sedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni. Ya Allah, ganjarkan fi musibati. Fi musibati. Wa akhlif li. Gantikan khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni dalam Sahih Muslim, Allah beri dua. Satu, Allah beri pahala atas apa yang kita hilang. Kedua, Allah beri gantikan sesuatu yang lebih baik. Itu orang pun sedih, hilang pendapatan. Kita doa dengan Allah, usaha apa yang patut. Satu lagi selalu baca doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita sedar. Semua ni daripada Allah, kembali pada Allah. Percaya semua ni datang pada Allah, kembali pada dia. Dia punya semua. Supaya kita sedar, oh selama ni kita laju buat semua sekali. Sekarang datang begini, tak ada siapa yang nak jadi, berat. Jadi ini sebagai ujian untuk kita supaya sedar. Orang miskin baik orang kaya, orang besar baik orang kecil, semua terkesan, semua rasa berbeza. Kita jalan kat luar, pergi beli barang kat pasar raya, beli lauk-lauk. Kita rasa dunia jadi kurang, oksigen dah kurang, pakai mask. Kita pakai mask je kat muka. Kita pakai mask kat muka. Oksigen dah kurang. Rasa macam tak bernafas sekejap. Pakai mask 2 jam je dah tak boleh tahan. Tak boleh tahan lah. Abang Kak keluar kat luar. Saya buat dakwah hari biasa, sihat. Hari macam ni bila terpaksa khidmat hantar barang mana-mana. Rasa macam tak bernafas. Rasa macam berat. Rasa berubah dunia. Ya Allah, tengok jalan pun kosong. Semua berubah. Rasa macam bukan dunia yang biasa yang jalan yang saya selalu lalu. Sekarang saya rasa jalan tu dah tak sama. Saya tengok tempat yang sama, sekarang jadi rasa tak sama. Cuma Allah tahan sikit oksigen kita. Kita kena pakai oksigen kita tahan sikit je, kita dah tak dapat dengar, tak dapat tengok, kita dah rasa kurang. Tapi percayalah yang dia sayang pada kita. Apa lagi kita nak dalam hidup kalau Allah sayang kita? Kalau Allah sayang kita, apa lagi yang tak dapat dalam hidup kita kalau Allah sayang kita? Kalau dia sayang kita, kita dapat segala-galanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali kepada dia. Supaya kita semua sedar, tak ada apa pun yang kita punya. Semua Allah yang punya. Semua Allah yang punya. Siapa ada kereta buruk ke, kereta lawa, mahal ke, murah ke. Sekarang kereta parking kat rumah, tak boleh keluar-keluar. Sekarang semua dah tak boleh, kereta dah tak boleh lah nak bawa pergi mana. Orang pun tak nak tengok kereta orang dah. Sekarang kita rasa duit yang banyak pun, kita tak boleh makan apa sangat dah. Duit banyak, orang kaya, orang miskin pun tak boleh nak makan apa sangat dah. Saya pun tak boleh nak makan sangat, susah. Tak boleh keluar bila-bila masa. Nak beli pun ada risau-risau sikit-sikit terkawal. Kita semua berubah. Orang baju cantik pun dah tak boleh nak tayang baju cantik. Orang ada apa yang indah, yang sedap, yang mewah pun dah tak boleh nak tunjuk. Sebab dunia berubah. Allah beri, semua berubah. Semua dunia ni berubah. Sekelip mata berubah. Lin. Frontliner pakai berjam-jam. Dia orang pakai berjam-jam. Sebab tu penat, letih. Ada orang kata senang lah kerja dia orang. Senang je kerja dia orang ni. Dari kerja ustaz, tanggungjawab dia tak sama. Tanggungjawab dia tak dia terfikir yang untuk bagi seteruk ini kan, yang melibatkan nyawa dia sendiri. Untuk melibatkan beri nyawa dia. Jadi dia pakai berjam-jam pakai tu ujian. Sampai terbaring, tertidur kat sana. Kesian mereka. Saya kalau termasa pergi klinik-klinik, hospital-hospital, terutama klinik-klinik lah, hospital besar tak sempat jumpa mana-mana. Klinik bila sampai dia orang nampak. Bila nampak dia orang semua dah tunggu depan klinik. Hampir semua klinik kesihatan, ada yang 100 orang, ada 150 orang, ada 80 orang. Hampir semua klinik kesihatan saya pergi, bila sampai je, dia orang minta nasihat. Baru cakap kakak semua yang bertugas ni, Allah sayang. Penat kakak, saya tanya. Letih kerja, susah, kurang rapat dengan keluarga. Rasa bayarlah bila dah kerja bahagian tu, kurang dapat cium-cium anak-anak. Cium pasangan, peluk keluarga, semua dah berubah. Dengan keluar begitu pakaian, takut tak dia rasa? Takut tak? Rasa takut, letih, semua dah nangis. Penat ustaz, dan dia orang semua dah nangis. Beri semangat kat kita orang ustaz. Saya cakap kat dia orang, saya walaupun katalah dah berapa hari ni, setiap hari dengan izin Allah keluar pergi mana-mana, hikmat yang mana-mana, hantar mereka perlu benda tu. Ada hantar aircon, ada hantar kemah, ada hantar peti ais, ada hantar termometer, ada hantar ada hantar yang perlukan termometer, ada yang perlukan kemah, ada yang perlukan ni ada bau ni dia orang jahit sendiri baju tu, baju PPE tu, lebih kurang perlu perlu mesin jahit yang heavy duty-nya. Mereka perlu 5 biji, ada satu hospital, ada yang perlu ni, ada yang perlu ni. Beza-beza keperluan mereka. PPE perlu macam-macam.
Jadi bila kita dengar ujian mereka ni berat. Dan bila sampai dia orang dah nangis, ramai ke klinik semua sekali, air mata mereka mengalir, semua sekali. Air mata mengalir, mereka menangis sebab mereka rindu untuk dengar nama Allah pun rasa tenang. Begitu Allah sayang, Allah lah yang akan balas sebaik-baik kebaikan. Allah yang balas setiap kebaikan mereka ni, Allah yang balas. Setiap susah payah, sedih, letih, semua Allah balas. Dia baca doa tadi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummu Salamah baca doa tu bila sedih, dia hilang suami. Allah beri dia suami. Allah beri dapat kahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba abang-abang kakak buat kan, bila sedih hilang apa-apa baca. Dulu abang saya hilang laptop, baca-baca dapat laptop baru. Baca-baca dapat laptop baru. IC saya hilang iPhone. Kata abang dah baca-baca tak dapat lagi. Dia tengok dapat juga. Semenjak itu saya percaya. Saya percaya semua ujian dalam hidup ni kerana Allah sayang. Selalu baca doa tu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Ya Allah, ganjar ke atas musibah ini dan gantikan lebih baik. Jadi Allah ambil sesuatu daripada kita kerana dia nak beri pahala dan dia nak beri sesuatu yang lebih baik. Allah ambil kita nikmat bernafas. Allah ambil daripada kita sekarang nikmat berjalan. Kita semua dah tak boleh berjalan. Duduk rumah jadi pahala untuk kita. Allah beri kita, Allah ambil nikmat, Allah tarik nikmat kita. Sekarang kita terpisah. Kita jumpa orang, kita berhati-hati, takut. Tengok orang cakap je, kadang orang datang dekat dengan saya nak cakap dekat-dekat, saya dah risau dah. Saya dah berundur sikit, kadang orang datang dekat. Nak bisik kadang-kadang, saya berundur ke belakang. Saya takut bersumbu-sumbu air liur. Bukan benci, tapi waktu ni kalau orang dengar orang tu positif, lagilah kita jauh sikit. Bukan kita benci pada orangnya, tapi memang jadi macam tu. Walaupun ahli keluarga sendiri kita pun tak pegang. Sebab dia membuat kita, COVID-19 ni membuat kita semua terpisah. Kawan-kawan saya yang mana meninggal dunia. Tadi ada ayah, sahabat baik saya, Ustaz Syed Putra Hizam, meninggal dunia. Semalam baru ni Ustaz Wadi meninggal dunia. Dua-dua orang yang saya sayang, saya hormati. Sebelum tu dah ramai lagi pendakwah yang meninggal dunia. Ada doktor yang sangat baik yang aksiden meninggal dunia. Bawa anak. Semua tu kerana urusan kerja. Walaupun tak terlibat COVID-19 secara langsung, tapi mereka kena tukar sini. Jadi mereka, yang orang ni kena cover bahagian ni. Jadi satu hospital tu terlibat. Dalam keadaan penat. Semalam pun saya jumpa satu orang aksiden balik pada hospital sedang tu. Aksiden kat tepi jalan. Anak muda penat. Letih. Campur takut, campur risau. Jadi bila mereka semua rasa penat, rasa sedih. Percaya Allah ambil sesuatu ujian sebab Allah nak beri sesuatu lebih baik. Selalu baca doa tu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Ya Allah, ganjarkan atas musibah ini dan gantikan dengan lebih baik. Ya Allah, ganjarkan atas musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Apa yang saya tulis ni, bersabarlah saudara-saudaraku, bersabarlah, di sebalik ujian ini ada rahmat. Ini saya tulis mana-mana rumah saya hantar bekalan tu, ada mana-mana saya hantar, saya tampal kertas tu, dapat juga menyampaikan, berkongsi kebaikan. Mudah-mudahan mereka gembira dan perkataan tu dengan mudah masuk dalam hati kita. Percaya, sabarlah semua saudara, tuan-puan sekalian. Semua di sebalik musibah ni ada rahmat Allah SWT yang datang dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayang, kasihi, yang saya muliakan, yang saya hormati, percaya dekat sini, kat hati kita, yang dia sangat sayang kita. Beritahu ke anak-anak, dia sayang kita. Beritahu ke isteri, sayang, Allah sangat sayang pada kita. Beritahu ke adik-beradik, Allah sayang kita. Doa yang paling baik, Alhamdulillah, syukur. Doa yang paling baik, syukur. Doa yang paling baik, bersyukur pada Allah. Itu selalu bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur pada Allah. Itu abang kakak percaya, syukur pada Allah. Yang kedua, waktu-waktu begini yang membuatkan rahmat Allah turun ialah doa-doa orang miskin-miskin, orang-orang susah. Antara doa yang patut kita minta mereka berdoa, orang miskin. Ada orang kata orang miskin ni dia tak beri apa-apa. Ada orang ingat orang miskin ni tak ada buat apa-apa, tak boleh beri apa-apa. Salah. Bila kita memberi, tadi saya kumpulkan grab semua sekali. Saya beritahu kita memberi dengan rasa rendah diri. Bukan kita memberi dengan kita memberi orang ni dapat dibantu. Betul. Nampak zahir begitu. Tapi hakikatnya mudah-mudahan orang kita beri sesuatu pada dia, dia berdoa. Ya Allah, rahmatilah orang ni. Ya Allah, sayanglah pada kami.
Doa-doa orang miskin dan lemah di kalangan kamu ni diterima oleh Allah SWT. Sebab tu orang-orang yang ada kelebihan harta, kelebihan, bantu keluarga terdekat kita. Tengok adik-beradik, tengok mak ayah, makcik-makcik kita. Tengok orang terdekat dengan kita, mertua kita, menantu kita. Tengok adik-beradik kita, jiran-jiran yang terdekat dengan kita. Orang-orang miskin susah, orang tepi jalan, bawah jambatan. Doa-doa mereka ni makbul. Doa-doa mereka ni makbul. Doa-doa mereka ni Allah terima. Orang-orang miskin di kalangan kamu. Tu jangan pandang rendah pada orang-orang miskin. Jangan pandang rendah pada orang miskin. Kita selalu kalau ada duit, kita bagi dengan rasa sombong, rendah, rasa kita yang memberi. Tak. Mudah-mudahan dengan pemberian kita ni, Allah sayang pada kita. Mudah-mudahan Allah sayang pada kita. Jadi terus buat baik. Terus tolong orang lain. Terus tolong orang lain. Terus buat baik pada orang lain. Dan selalu doakan orang lain. Kita tak hidup untuk manusia, untuk sukakan orang. Untuk ada orang suka kita, ada orang tak suka. Tak penting. Kita hidup untuk Allah sayang. Hidup untuk Allah sayang. Hidup untuk Allah sayang. Daripada saya kecil, saya hidup. Banyak ada hujan-hujan begitu. Biasa. Dulu saya buat dakwah, biasa. Orang keji, orang kata, orang umpat, orang cakap yang tak baik. Kita dah biasa dengar. Pada kecil lagi saya dengar begitu. Tapi percaya, kita tak hidup untuk orang. Kita hidup untuk Allah sayang. Kita maafkan mereka. Kita maafkan mereka. Kita doakan mereka. Ya Allah, mereka tak tahu, tak faham. Beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak tahu, tak faham. Beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak tahu, tak faham. Beri mereka hidayah. Satu hari saya pergi interview satu tempat. Saya sampai interview, dia ambil saya punya resume tu, CV saya. Saja cerita pengalaman tu adik-adik yang muda-muda kan. Kadang-kadang kita rasa kecewa dengan hidup kita, rasa sedih. Saya pergi interview tu tempat. Kali pertama dapat. Ada saringan kedua, saringan ketiga. Saringan untuk kerja. Tiba-tiba last kita dapat kerja. Dan saya ingat dapat. Tiba bos yang besar tu nampak saya, dia ambil saya punya CV, resume. Dia ambil, dia campak dalam tong sampah. Dia ambil, campak dalam tong sampah. Satu, dia tak suka tengok saya pakai kopiah. Masa tu saya ingat lagi. Kedua, dia tak suka tengok janggut saya. Jadi bukan salah. Mungkin pengalaman hidup dia bertemu orang begitu. Mungkin dia rasa tak selesa. Dia pun marah-marah saya. Dia ambil resume saya, dia campak. Saya pun balik. Saya rasa sedih. Sebab saya datang pada kampung, saya nak interview, saya nak kerja. Dia cakap kat saya, orang macam awak ni nanti takkan dapat kerja kat mana-mana, apa pun tak dapat. Saya sedih. Maksud saya cakap kat dia, hidup ni macam roda. Ada masa kat atas, ada masa kat bawah. Masa kat atas, jangan sombong. Sebab Allah yang bagi, dia boleh beri, dia boleh ambil. Masa kita kat bawah, jangan putus asa. Kita ada Allah yang sangat sayang pada kita. Satu hari saya terlibat kerja training, motivasi. Tiba-tiba saya jumpa dengan orang yang orang besar tadi, yang campak resume saya. Yang masa tu kursus untuk orang besar-besar juga. Di syarikat saya buat training. Tiba-tiba saya salah seorang penceramah. Dia nampak saya, dia tanya, awak kerja mana ni? Dia tanya saya. Awak kerja cleaner dekat tempat masak dekat resort ni ke? Dia tanya kat saya. Soalan dia, awak kerja cleaner kat tempat masak ni. Saya kata, lebih kurang begitulah. Saya pun tak rasa sedih sebab cleaner pun mulia di sisi Allah. Sebab saya kenal ramai cleaner yang sangat takutkan Allah. Ramai cleaner sangat jaga sembahyang, subuh-subuh pergi masjid. Cleaner yang anak-anak dia menjadi orang bertakwa. Jadi bila saya tengok, dia cakap, saya pun angguk je, saya pun tak nak jawab apa-apa. Tiba-tiba masa saya bagi ceramah, dia duduk kat depan saya. Dia pun dah mula rasa risau. Jadi saya beritahu masa tu, kita bukan nak balas keburukan orang dengan keburukan. Tapi dunia akhirat ni Allah yang punya. Dia boleh beri mulia, dia boleh bagi hina. Dia boleh bagi mulia, dia bagi hina. Mulia tu daripada dia, hina tu daripada dia. Tak menjadi mulia kita dengan kaya. Allah boleh beri mulia tanpa kaya. Allah boleh bagi mulia tanpa kuasa. Allah boleh bagi mulia tanpa apa-apa. Dia yang beri mulia, dia yang beri hina. Ada orang dalam miskin, Allah bagi mulia. Jadi bukan soal miskin atau kaya, tapi soal hati yang takut pada Allah, yang cinta dan sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi percaya, ujian ni ada rahmat Allah nak datang. Ujian ni ada rahmat Allah nak datang. Percaya, Allah sayang kita. Dan selalu bila sedih baca doa tu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Jadi kita doakan semua sekali, Rubiah, moga Allah sembuhkan mereka, Ayu, Yun, moga Allah sembuhkan semua yang sakit COVID-19 ni. Mudah-mudahan yang tengah dekat ICU, Allah sihatkan, sembuhkan. Ada yang meninggal bertambah kan. Ni ujian yang paling besar dan berat dalam hidup kita. Tapi ujian datang sekali,
Untuk tu kita kena beri yang paling baik. Kena beri yang paling baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikuti, maka dia akan dapat pahala sampai kiamat. Untuk tu dakwah ni kena berterusan. Termasuklah sedekah. Dalam Quran kata sedekah secara sembunyi dan sedekah secara terang-terangan. Dua-dua tu baik. Dalam Quran sebut baik. Maka dia baik. Sedekah ni perkara yang baik. Dan tak pernah orang dulu mereka bersedekah, mereka dicek urusan hati dia ikhlas atau tidak. Tak ada. Jadi ikhlas ni urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu abang kakak kita menjadi, sehingga ulama bincangkan, terutama orang-orang yang terkenal, orang besar-besar, sedekah dia tu perlu, yang bila saat-saat begini, perlu dizahirkan supaya menggalakkan orang lain dan lebih ramai orang buat. Satu. Kedua, cuba kita tengok, orang selalu beritahu pasal sedekah, selalu dikaitkan dengan orang yang baik bersedekah ni, maaf saya sebut agama lain. Tak sebut agama apa, agama lain. Mereka selalu dikaitkan dengan hebat bersedekah. Sehingga kan, kita semua percaya kalau orang masuk pergi kat tempat agama dia dapat duit. Kita semua percaya begitu. Hampir seluruh kampung, bandar kat Malaysia, ustaz, orang biasa percaya. Semua orang percaya mesti dapat duit. Tapi orang kata kalau pergi masjid, mesti tak dapat duit. Mesti kena halau, susah, kena isi borang. Daripada dulu, semua orang cakap itu. Sebenarnya betul ke begitu? Mungkin ada betul, mungkin ada tak betul. Tapi apa yang berlaku sebenarnya ialah kerana media-media mereka selalu beritahu orang Islam ni kedekut, kuat hukum orang daripada dulu lagi. Jadi perkara ni perlu diubah. Dakwah ni sebenarnya apa dia? Dakwah ni ialah akhlak yang mulia. Dakwah ni akhlak. Untuk tu kita menjadi contoh yang baik. Saya syukur ke Allah. Memang orang tanya saya, ustaz nak menunjuk-nunjuk ke? Ustaz menunjuk-nunjuk. Memang saya menunjuk-nunjuk. Memang saya saja nak tunjuk. Yang kita buat ni memang saya saja tunjuk. Ustaz memang menunjuk. Saya memang saja nak tunjuk supaya saya nak secepat mungkin. Dengan izin Allah, saya nak orang bukan Islam, habis je COVID-19 ni, mereka dapat kenal Islam ni sebenarnya apa. Saya memang saja nak menunjuk supaya ramai orang miskin secepatnya dapat dibantu. Kenapa? Saya memang saja nak menunjuk supaya hospital-hospital, klinik-klinik, semua mereka punya kesusahan, cepat orang sedar kesusahan mereka. Kenapa saya buat begitu semua dengan izin Allah SWT? Cuma satu tujuan. Dengan izin Allah SWT, supaya dakwah lebih cepat berkembang. Umur kita pendek, tak panjang. Mungkin esok lusa kita dah tak ada dalam dunia. Saya punya cita-cita daripada saya 12 tahun. Saya nak seramai mungkin. Saya dah disebut dalam semua ceramah. Siapa yang selalu ikut ceramah saya, terutama pada anak-anak muda, saya selalu suruh diorang ikut saya cakap ramai-ramai. Saya kata, ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. Saya tak baik, tak sempurna. Tapi ya Allah, saya cuma orang Islam biasa. Saya bukan ustaz. Saya cuma Cina belajar Islam. Saya bukan sesiapa. Tapi ya Allah, kau pilih saya dapat Islam ini. Saya sangat bahagia. Saya sangat bersyukur. Saya bukan alim. Saya tak belajar agama tinggi-tinggi. Saya tak ada sijil belajar agama tinggi-tinggi. Memang tak ada. Saya ambil Human Resource Development dulu. Ada degree Human Resource. Tapi saya tak ada belajar agama ni. Saya belajar semua tak rasmi. Adalah. Daripada kecil memang kerja saya pergi dengan ceramah. Pergi belajar tu memang minat saya. Hafal kisah Nabi, kisah sahabat daripada saya kecil. Sampai saya kalau tengok orang hafal Quran, saya nangis. Saya kata bestnya lah kalau satu hari nanti saya jadi macam dia. Saya teringin daripada saya kecil. Saya teringin nak jadi hafiz Quran, nak jadi alim besar. Jadi alim maksud saya yang belajar agama. Saya pada kecil cemburu dan hormat pada semua alim. Cikgu-cikgu saya, guru-guru saya. Tapi selalu bila begitu orang salah faham. Orang faham dakwah ni untuk... Jadi saya cuma orang Islam biasa. Tapi cita-cita saya daripada kecil. Satu cita-cita saya selalu doa, ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. Sahabat Muaz bin Jabal pergi Syria. Orang tengok dia orang masuk Islam. Sayyidina Ali pergi ke Yaman. Beberapa kisah lain-lain. Sampai je satu kampung masuk Islam. Dia tanya pada orang sana. Padri-padri beratur nak masuk Islam jumpa Muaz bin Jabal. Dia tanya, kenapa kamu nak masuk Islam? Mendengar nama kamu sahaja, kami ingin memeluk Islam. Mendengar saja nama kamu, kami ingin memeluk Islam. Sebab Muaz bin Jabal, dia terkenal dengan perkara yang baik. Jadi melihat dia, mendengar dia, satu kampung masuk Islam. Tuan-tuan kena selalu doa. Ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. Orang melihat saya, beri dia dapat faham Islam. Orang mendengar percakapan saya, beri dia dapat Islam. Orang melihat tingkah laku saya, beri mereka dapat Islam. Ya Allah, sebelum saya mati, hadiahkan saya dapat menjadi sebab ramai-ramai orang masuk Islam. Kampung demi kampung, negeri demi negeri, negara demi negara. Semakin nampak kebaikan Islam ni.
Macam mana? Sebab tu setiap pada kita ni duta pada Islam. Walaupun kita rasa kita tak baik. Walaupun kita bukan ustaz, bukan alim. Agama ni orang faham bila semua orang berdakwah. Dia ustaz ke, dia alim ke, dia orang biasa ke. Bila semua orang berdakwah, Islam ni tersebar. Tapi malangnya hari ni, orang faham dakwah ni cuma beritahu ni halal, ni haram. Halal, haram. Ni halal, ni haram. Itu satu part. Tapi Islam ni keseluruhannya apa dia? Islam ini macam Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi buat? Bukan beritahu halal, haram. Nabi bimbing, pimpin, pegang tangan setiap penzina supaya bertaubat. Nabi pimpin, bimbing setiap perompak bertaubat. Nabi pimpin, bimbing orang-orang yang buat kejahatan bertaubat. Nabi pimpin, bimbing setiap orang dengar suara Nabi, tengok muka Nabi, lihat tingkah laku Nabi, mereka dapat Islam. Daripada kecil kita cerita pasal Nabi Muhammad SAW. Nabi dah wafat, kesian Nabi. Nabi dah wafat, berjuang habis-habisan, kesian keluarga Nabi, sahabat. Sekarang giliran kita untuk hidupkan Islam. Selalu doa, ya Allah jadikan saya matahari hidayah. Ya Allah jadikan saya matahari hidayah. Orang yang melihat saya, ya Allah, beri dia Islam. Orang yang mendengar perkataan, percakapan saya, beri dia Islam. Orang melihat tingkah laku saya, beri dia Islam. Ini Islam, ini Islam. Islam ini kita bawa kebaikan untuk semua manusia. Orang Islam ke bukan Islam. Kepada semua manusia. Kita nak semua manusia bahagia. Kita nak semua manusia ni masuk syurga. Agama ni apa dia kata? Akdam, laisa kalam. Dia bukan cakap-cakap, akdam. Kaki kita kena bergerak, jalan, jumpa manusia. Abang kakak, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi kita, segala puji bagi Allah. Daripada umur 12 tahun itulah kerja saya, tugas saya. Tapi antara orang yang paling kuat sekali, paling kuat ujian dia, saya selalu sebut, orang biasa cakap tu biasa. Orang biasa-biasa cakap tu biasa. Tapi bila alim ulama, guru-guru yang baik-baik, yang cakap bukan-bukan, jadi orang begini bila cakap, saya rasa sedih daripada saya kecil. Saya selalu kena halau daripada masjid-masjid. Saya pernah kena halau pada masjid banyak kali lah. Suruh masuk masjid, sampai maghrib, lepas isyak kena halau. Kami terpaksa jalan kaki, pergi tidur jauh. Saya pernah tempat saya pergi kampung pedalaman, ada orang ambil angkat, campak kat kubur belakang masjid. Saya pernah buat dakwah daripada saya kecil. Berapa kali saya ceramah, orang matikan mic, suruh berhenti ceramah. Dulu masih ikut dakwah ni. Saya ni kena halau keluar, kena halau. Dah biasa dah, dulu kecil-kecil. Begitu. Kena marah, kena halau. Dia rasa sedih. Sebab tu, kita, agama ini dia kasih sayang. Agama ni kasih sayang. Islam ni tersebar kasih sayang. Dalam Quran pun Allah beritahu jangan kamu bersifat kasar. Kalau kamu kasar, semua orang akan lari daripada keliling kamu. Kalau kita kasar bukan orang lain, isteri anak kita lari pada kita. Allah ingin beri kebaikan pada sebuah keluarga. Allah beri sifat lemah lembut. Anak-anak kita bila kita ada sifat lemah lembut, dia mudah dengan cakap kita, dia sayang kita. Sifat lemah lembut. Tegas satu part, tapi lemah lembut. Bukan 24 jam mengamuk, marah. Bukan orang lain, keluarga kita sendiri lari. Itu selalu doa, ya Allah jadikan aku matahari hidayah. Doa, ya Allah jadikan aku matahari hidayah. Ya Allah jadikan aku matahari hidayah. Saya ingat kali pertama umur saya 12 tahun saya buat dakwah. Sungguh-sungguh hari itu kali pertama saya dapat hidayah. Di kata satu, saya semangat berdakwah. Masa tu semangat terlebih. Akhlak aku memang teruk juga masa tu. Akhlak maksudnya kasar sikit. Budak-budak semangat. Sampai nangis-nangis. Di kata satu, saya ingat Allah hadiahkan kawan-kawan saya 7 orang masuk Islam. Segala puji bagi Allah. Di kata satu, saya dapat dakwah orang sekeliling saya 7 orang masuk Islam. Di kata dua pun sama. Sampai saya kat universiti. Sampailah segala puji bagi Allah. Kebelakangan ni, dalam 2 tahun ni, Allah beri hadiah. Yang terdekat ni 2 minggu 10 orang masuk Islam. 2 minggu 10 orang masuk Islam. Setiap 2 minggu Allah hadiah 10 orang masuk Islam. 2 minggu ada 10 orang masuk Islam. Tak berhenti orang masuk Islam. 2 minggu 10 orang masuk Islam. Mana tanya pasal Islam, saya terus cari dia. Kat mana dia duduk? Kat hotel, dia kerja hotel. Dia sibuk tak boleh jumpa saya. Saya cari dia kat hotel. Ada yang nak masuk Islam, tanya saya, dia sibuk. Dia call dah payah. Saya tahu dia kerja Starbucks, pergi jumpa kat Starbucks. Ada saya dengar satu orang kerja kat kedai makan sekian. Saya cari dia kat kedai makan tu. Saya dengar dia tinggal, dia ada waktu malam 1 pagi sampai. Walaupun dia perempuan, tengah malam. Saya bawa kawan saya pergi rumah dia pukul 1 pagi. 12 malam saya pujuk dia masuk Islam. Kat mana-mana kakak abang, sebab Islam ni mahal. Lebih mahal daripada segala-galanya. Mengenal Tuhan, mengenal Allah, ialah nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Paling besar dalam hidup kita. Masya Allah. Untuk tu selalu berdakwah. Dakwah ni tugas kita. Dakwah ni tugas setiap pada kita. Nabi dulu berdakwah siang malam, Nabi dah wafat. Sekarang giliran saya, giliran kita.
Ini bukan tugas setengah orang, ni tugas kita. Apa saja kejian, celaan orang, memang dah biasa kakak. Saya hari-hari, yang tanya-tanya saya pun ustaz-ustaz juga. Daripada dulu lagi, ada je WhatsApp pedih-pedih. Saya pun tak nak balas ni, saya cerita sikit je lah. Tak banyak yang pedih-pedih kan, yang dia memang pada dulu lagi. Marah saya, itu ini kan. Saya tak kisah, sebab saya memang pada dulu, apa-apa saya punya program ni, training, motivasi, saya bagi ceramah. Kadang saya ada charge harga. Daripada dulu harga yang saya charge tu, saya memang, sebab ada waktu saya pergi berdakwah sini, mana-mana masjid, saya tak ada charge apa-apa, free. Ada waktu tertentu, bila saya dalam waktu saya buat training. Kakak kalau buat training motivasi, saya buat kerja training motivasi daripada dulu ni. Kalau kita tak buat, orang putih buat. Tapi dulu orang Malaysia bayar, syarikat besar-besar, bayar syarikat luar negara, mahal-mahal. Satu kepala 2 hari, 5,000, 10,000, kursus, leadership. Leadership pasal apa? Pasal cara mesyuarat, cara tu, panggil orang Amerika ceramah, tak salah. Kalau pasal komputer, pasal alat-alat, pasal medik, perubatan, okey. Tapi pasal komunikasi, orang terpaksa panggil pada Amerika bayar. Semua syarikat besar-besar kat Malaysia, yang besar-besar semua bayar. Memang kena macam tu. Mesti kena orang putih juga yang bagi ceramah supaya berubah. Jadi saya buat program motivasi. Buat motivasi. Pada dulu lagi saya tanya ustaz saya, boleh ke? Dia kata boleh. Yang penting jangan tipu orang. Jangan cakap apa yang kita tak amal dalam hidup kita. Jangan beritahu benda kita tak percaya. Jangan cari teori-teori yang mana kita sendiri pun entah mana-mana. Kita saja nak bagi nampak canggih, nak nampak hebat. Kita kadang-kadang nak bagi nampak perkataan kita power bercakap. Kita pun cari-cari bagi tambah-tambah. Tak perlu. Cakap ni sekadarnya daripada hati kita dan apa yang kita percaya. Benda tu ada dalam Quran juga, ada hadis Nabi, kisah-kisah sahabat. Kita cakap mudahkan untuk orang lain. Cakap ni bukan nak nampak kita hebat. Bukan nak nampak kita mulia. Tak, cakap. Daripada hati, hidup ni sekejap. Esok lusa mungkin mati. Apalah sangat nama, kebanggaan, duit, harta. Semua tak boleh bawa masuk kubur. Banyak lagi orang kaya-kaya pada kita, hebat. Dah mati dah. Mana dia orang duduk sekarang? Dah dalam kubur. Mana orang besar-besar dulu? Tak ada apa dah. Paling-paling pun jalan nama dia. Paling-paling negeri nama dia. Hebat. Mungkin ada bangunan nama dia. Sampai mana mati? Firaun yang paling kaya. Dah mati. Haman, Korun, mana? Dah mati. Nabi Sulaiman yang baik. Yang hebat. Yang kerajaan besar. Yang mulia. Sekarang pun dah mati, dah meninggal. Dah wafat. Dah pergi. Nabi Sulaiman AS. Jadi, apa sangat dibanggakan dengan nama pada duit, pada terkenal. Sikit pun tak boleh bawa masuk kubur. Tapi sebagai orang Islam, terutama anak-anak muda yang dengar, kita ada anak-anak. Galakkan anak-anak kita menjadi orang mulia. Rajin, berusaha. Orang beriman, orang paling rajin. Beritahu dia penting berusaha menjadi kaya. Beritahu ke anak-anak kita. Kaya untuk hidupkan agama. Tapi jangan tunggu kaya nak tolong orang. Sebab ramai bila dia niat dah kaya buat tolong orang. Ramai dah kaya, dia tak boleh tolong orang. Sebab nak tolong orang, jangan tunggu kaya. Daripada miskin, tolong orang. Ada satu roti share dengan adik-beradik. Saya ingat lagi saya ada seorang kawan saya. Dia belanja saya makan roti canai kat UPM dulu. Roti canai. Dia ajak saya makan. Saya kata, kau ada duit ke? Dia order satu roti canai. Roti canai tu dia kerat 2. Separuh dia bagi kat saya, separuh dia makan. Jadi tu kaya. Nak kaya ni bukan kena ada duit banyak. Nak tolong orang. Tak. Dia ada satu roti. Dia bagi separuh kat saya, separuh dia makan. Tu kaya. Kaya ni bukan berbanyak duit kita ada. Tapi bagaimana kita berkongsi pada orang kita sayang. Kita ada RM10, kita share sikit dengan adik kita. Kita ada nasi, mak belum makan. Kita kata, mak, saya dah makan. Mak, betul ke? Mak, betul. Tadi makan banyak, dah kenyang. Kita tinggal makanan bagi kat mak. Tapi kalau kita miskin, kita dah habis pinggan, kita kata, mak, ni mak nak makan. Mak tak nak. Kalau mak tak nak, saya makan je. Anak-anak gitu kan. Jadi, itu sifat anak-anak. Jadi, sifat memberi. Macam ayah kita. Tua-tua. Baju buruk, kasut buruk. Kerja siang malam. Beli baju untuk siapa? Untuk anak. Kasut untuk anak. Belajar sifat ayah kita. Belajar sifat ayah kita. Jadi abang kakak beritahu kat anak kita, penting rajin berusaha. Penting tak anak orang Islam ni menjadi pemimpin-pemimpin? Penting. Supaya mereka boleh ajak manusia kenal Tuhan, kenal Allah. Supaya mereka boleh tunjuk akhlak Islam. Penting. Penting. Tujuan tunjuk akhlak Islam. Bukan nak tunjuk hebatnya kita sebagai pemimpin. Nak tunjuk hebatnya kita sebagai orang kaya. Tak. Tapi nak tunjuk akhlak Islam. Jadi penting. Urusan hati malam-malam nangis. Hati ni memang berubah-ubah. Kadang sombong, kadang orang puji kita lupa diri. Nangis ke Allah. Nangis. Ya Allah, tolong maafkan saya. Bersihkan hati saya, Allah. Saya terkesan dengan pujian orang. Saya rasa mulia. Orang keji saya rasa sedih. Ya Allah, maafkanlah saya. Kenapa hati saya menjadi begini lemah, ya Allah? Engkau lah Tuhan saya. Tolong betulkan hati saya. Bersihkan, sucikan hati saya. Nangis pada Allah. Nangis pada Allah. Malam-malam nangis pada Allah. Malam-malam nangis pada Allah.
Malam nangis, ya Allah bersihkan hati saya, maafkan saya ya Allah, ampun dosa saya. Usaha habis-habisan, tapi malam-malam nangis pada Allah. Usaha, guna segala apa yang kebolehan, nikmat yang Allah beri pada kita. Kita tolong orang lain, penting berjaya, penting jadi pemimpin, penting jadi kaya, penting. Tapi setelah kita kaya, jangan pandang rendah pada orang miskin. Tengok orang miskin sayang. Sebab doa dia, Allah terima saya. Selalu tengok orang miskin, mungkin sebab doa pakcik ni, hidup saya berkat. Ni doa mak saya, doa mak saya. Saya selalu fikir kalau saya dapat apa-apa nikmat, ni mesti doa mak saya. Ni mesti doa mak saya. Baru ni bila saya pergi hospital Serdang, mak saya sakit kat sana. Jumpa Datuk Dr. Arif kan, yang ubat mak saya dulu. Dan seorang lagi pengarah yang hebat. Saya sampai-sampai, saya masuk, saya nangis. Saya teringat dulu, saya kelang kabut nak tengok mak saya. Saya tak sempat berbual dengan mak saya saat akhir dia. Masa saya masuk hospital tu, saya nangis. Baru saya, bila masuk lagi, baru semalam kemarin, saya masuk situ, saya nangis. Sebab kat situ mak saya pergi meninggal dunia. Saya tak sempat cakap-cakap dengan dia. Saya rindu mak saya. Saya rindu suara dia. Saya sayangkan dia. Saya percaya kalau ada apa-apa kebaikan yang saya dapat buat sekarang, ini semua doa mak saya. Hanya Allah yang balas kebaikan doa mak saya buat saya. Saya kalau sedih, orang kata kekeji, saya ni sedih juga. Bila saya sedih, ubat saya nangis. Nangis pada Allah. Dan bila saya sedih, saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk sabar ini, saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Kalau ada pahala untuk sabar ini, saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Saya selalu tengok orang kata saya kat belakang. Walaupun grup-grup ustaz-ustaz, alim ulama ni, dalam grup kutuk saya ramai-ramai. Saya tahu semua sekali, saya baca. Tapi saya pun tak mau balas-balas. Saya pun tak nak gaduh dengan siapa-siapa. Saya doa mereka dapat kebaikan hidayah. Saya patut tak cerita saya tersebut. Moga Allah maafkan saya. Jadi, bila benda-benda macam tu saya terbaca, saya tahu ulang-ulang kali orang kata saya hari-hari update status sana sini. Saya tak kacau hidup dia. Saya tak kacau hidup dia. Saya tak pernah sentuh hidup dia. Saya tak sebut nama dia. Saya tak pernah keji dia. Saya tak pernah hina dia. Saya tak pernah minta apa-apa kat dia. Sesin pun saya tak minta kat dia. Satu apa pun dia orang tak didik saya. Yang didik saya ustaz-ustaz, cikgu-cikgu saya dulu. Mereka dah meninggal dalam kubur. Saya tengah malam dengar seorang cikgu saya dah meninggal. Saya tak kenal dia. Tengah malam, saya dengar ada orang tengah nangis kat Masjid Seri Petaling tu. Ada orang nangis. Saya pergi kat situ. Dulu, bukan yang baru ni, dulu. Saya tak pergi Masjid Seri Petaling baru ni masa Covid ni, saya tak pergi. Ramai ingat saya pergi. Ustaz dah buat saringan, saya tak pergi. Biasa saya pergi, dulu. Sekali masa saya pergi, ada seorang tengah nangis doa. Tahu apa dia doa? Ya Allah, jagakanlah Habib Liu ni. Liu Yun Pao, Linda Liu. Dia doakan keluarga saya seorang-seorang. Siapa pula doa aku tengah malam ni? Saya tengah mengantuk, hilang mengantuk. Saya tengok-tengok. Di antara salah seorang cikgu saya, yang saya dah tak jumpa lebih 10 tahun. Dia nangis untuk saya. Dia nangis untuk mak saya. Dia nangis untuk ayah saya. Dia menangis untuk keluarga saya. Tengah malam dia nangis untuk saya. Itulah ustaz alim ulama yang sebenar. Tengah malam nangis untuk umat. Nangis untuk orang jahat. Nangis untuk penzina. Nangis untuk orang tepi jalan. Nangis untuk orang jauh pada Allah. Nangis untuk orang bukan Islam. Doa, ya Allah, jangan marah mereka. Beri mereka hidayah. Ya Allah, fahamkan mereka. Ya Allah, fahamkan mereka. Beri mereka hidayah. Tengok orang jahat. Ya Allah, jangan marah mereka. Beri mereka hidayah. Ya Allah, kesian kat Habib Liu ni. Beri dia hidayah. Bimbing, pimpin dia. Malam-malam nangis, siang dia pegang saya. Habib, ni ada salah sikit Habib, betulkan sikit. Dia telah banyak buat baik kat saya, dia tegur saya sikit. Sikit dia tegur. Pegang gitu. Sekarang berbeza. Banyak ustaz-ustaz, alim ulama, mereka keji kita kat belakang. Cakap kat belakang. Hina kat belakang. Cakap bukan belakang, depan juga kat Facebook, kat Instagram. Bukan baru ni, dah lama dah. Banyak kali dah, setiap kali. Update. Saya banyak juga, kadang-kadang pergi mana tempat, tiba kena halau. Yang halau pun ustaz juga halau. Halau pada masjid. 2-3 tempat saya pergi, ada kena halau. Saya pergi berdakwah, free, masa free. Lepas tu saya, kalau ni saya kadang saya ada cas. Supaya mereka urus sikit surat untuk saya. Kalau saya bagi free, saya dah kena halau. Bukan dulu-dulu. Kena halau di masjid. Saya bukan cakap apa-apa. Saya tak sentuh hal-hal semasa, nak sentuh orang. Tak, saya bukan orang macam tu. Saya tak suka nak sentuh hal peribadi orang ni, bukan saya. Tapi tahu tak apa jadi? Orang halau, orang keji. Tahu tak apa saya nak beritahu tuan-tuan sekalian? Sedih. Orang sekarang patutnya, ramai alim ulama yang baik-baik, yang soleh, yang sangat saya hormati. Membuat saya semakin cinta sayang pada Islam. Tapi ada juga alim ulama yang baik-baik, yang belajar jauh-jauh.
Dia jadi macam, dia penat agaknya belajar jauh-jauh. Penat belajar jauh-jauh. Lepas tu tengok tiba-tiba Cina mana pula ni agaknya. Tapi macam tu, keji kat belakang, cakap bukan-bukan. Saya macam, pada dulu lagi, saya tak kacau hidup dia, tak sentuh hidup dia. Saya tak susahkan dia pun. Saya tak minta sesuap nasib pun kat dia. Saya pun tak ada kacau hidup dia, tak pernah keji dalam ceramah saya tentang dia. Saya cuma berkongsi kebaikan. Ni kan dunia Instagram, Facebook. Saya memang saja banyak-banyakkan baik-baik. Sebab anak-anak saya pun ada Facebook, Instagram. Saya nak dia tengok benda baik-baik. Saya nak banjirkan benda baik-baik dalam Facebook, Instagram ni. Saya nak anak-anak saya tengok. Kalau tak, anak-anak kita sayang orang Korea. Tak salah sayang orang Korea. Dulu kita mak-mak sayang orang Hindustan. Tak salah tengok Hindustan sikit, tak salah. Tahu tak apa yang salah? Salah bila tak ada orang tengok Hindustan. Sekarang anak-anak Korea. Sekarang terikut setengah-setengah. Bukan semua sikit-sikit terikut-ikut. Jadi, kita nak marah orang Korea? Tak. Dia banyak kebaikan yang boleh kita belajar. Tapi tahu tak apa yang kita ni? Kita orang Islam kena banyakkan contoh-contoh yang baik. Meninggalkan contoh-contoh yang baik. Untuk tu abang kakak, apa tu dakwah? Dakwah ni, kita dakwah manusia yang tak nak agama, datang dekat pada agama. Tu dakwah. Malam nangis, ya Allah mereka tak tahu, tak faham, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Saya kakak abang, saya kalau dakwah dekat, saya jenis tak takut kalau buat dakwah ni. Tapi dengan alim ulama', ustaz-ustaz, cikgu-cikgu ni, saya ada rasa, memang saya tahu saya bodoh, jahil. Jadi saya penuh rasa kemuliaan pada mereka. Penuh rasa hormat, muliakan mereka daripada dulu. Daripada dulu saya hormat, sayang. Semua ustaz-ustaz, cikgu-cikgu ni saya hormat, saya sayang. Kalau dia orang ni hentam saya memang tak jawab. Saya diam. Saya selalu rasa macam bodoh, saya nangis, sedih, saya nangis. Tapi kalau orang tepi jalan, saya tak takut. Pada umur 15, saya pergi kat satu tempat. Budak-budak jahat, saya dakwah. Ketua dia badan bertatu, umur 30 lebih. Kerja merompak sana sini. Yang saya pernah cerita, dia ikut saya. Motor beratus geng dia, motor-motor. Budak-budak motor, budak-budak yang macam-macam. Curi motor, curi kereta. Saya dakwah dia. Alhamdulillah, ramai ikut saya. Mereka berubah. Sampai saya pernah cerita, dia berubah. Jadi sebaik-baik orang. Masa dia meninggal, masakan berdakwah tengah malam, dia meninggal dunia. Tengah malam berdakwah, meninggal dunia. Orang baik. Sebab tu, kita tak tahu kesudahan seseorang. Tu jangan pandang rendah pada orang tepi jalan, pada budak-budak jahat. Mereka anak-anak kita, mereka keluarga kita. Ya Allah sayang mereka, mereka tak faham, tak tahu. Beri mereka hidayah. Jangan keji dia. Kita kalau baik sikit, dengki ke orang, benci. Benci orang jahat. Dia ni, mana mak opak dia tak pajar, tak ajar-ajar apa dulu. Teruk tu. Dia tak belajar agama, jahil murakab. Kalau orang baik sikit, tak boleh buat apa dah. Degil, jahat tu tak boleh buat apa. Tak sekolah tu degil. Manalah, tak adalah Islam ke tidak dia tu. Habislah agama dia, neraka lah tempat ni. Wah, macam tu dia cakap ke orang lain. Kalau orang jahat cakap begitu pada orang baik, munasabah, sebab hati dia sempit. Tapi kalau orang-orang yang belajar agama, orang yang takut pada Allah, keji orang jahat, jadi kat mana iman dan Islam dalam hati kita? Lepas tu kalau jumpa alim-alim yang benar-benar alim, mereka sangat memuliakan orang lain. Kalau orang jahat pun mereka sayang, ini kan pula pada orang baik-baik, mereka sayang. Kita tengok alim ulama' penuh rasa hormat, rasa respect, hormat pada mereka. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, tu bila sedih, jangan sedih, percaya kita ada Allah. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni. Ya Allah, ganjar ke atas musibah ini. Dan gantikan dengan yang lebih baik. Percaya ujian ni sebab Allah sayang. Bagus juga bila orang cakap. Saya pula kalau orang makin cakap, makin semangat. Orang cakap, makin semangat. Makin semangat. Makin semangat. Malam orang macam-macam, saya order satu lori besar. Memang saya saja je. Orang kata, Ustaz nak tunjuk. Memang saya saja nak tunjuk. Memang saya nak menunjuk. Menunjuk apa? Supaya orang bukan Islam mudah-mudahan dapat hidayah. Memang saja nak menunjuk supaya orang-orang yang ni dapat cepat dibantu. Sekarang bukan soal siapa nak menunjuk, siapa tak menunjuk. Soalnya ramai orang lapar kat rumah. Sebenarnya soalnya ramai orang lapar kat rumah. Saya pergi rumah, ada banyak rumah, 30 rumah ada satu kami pergi. 30 rumah pergi hantar makanan. Keluar-keluar tak ada tangan ada. Ada yang tak ada kaki. Ada yang buta. Apa dia nak makan sekarang? Dia kerja apa? Dia kerja urut orang. Sekarang dah tak boleh urut orang yang buta. Tak boleh urut orang. Dapat duit, bantuan ada. Bukan tak ada. JKM pun ada, zakat pun ada. Tapi berapa sangat? Berapa sangat? Cukup kakak duit berapa ratus sebulan cukup?
seberapa ratus je sebulan nak bayar, mungkin rumah pun dia tak dapat zakat. Tapi cukup tak? Tapi tak cukup. Jadi kita, apa kita boleh buat? Kita walaupun dapat bantu mereka sikit pun tak cukup. Tapi korang-korang kita ada buat sesuatu, kesian kat mereka. Ada yang dah tak ada makan, baru pergi satu tempat rumah orang susah. Kat KL ada tempat orang susah, kita bagi hantar beras. Dia ambil isi, dia seorang yang hantar SMS. Kita hantar kat rumah dia, dia orang bagi-bagi. Beras tu, dia boleh bagi-bagi kawan-kawan dia. Apa makanan dapat tu, dia bagi-bagi. Dia panggil jiran dia, sebab dia orang dah tak makan dah tak ada lah. Hantar bagi-bagi jiran. Dapat 2 sardin, bagi 1 sardin kat jiran. Gula pun dia ni, saya tengok tak apa panjangan. Nanti kita suruh dia orang hantar lagi. Dia orang ambil lagi, hantar. Stok banyak, hantar. Bagi kat semua orang dapat. Tahu tak apa dia, abang kakak? Sekarang bukan soal tu. Soal ramai orang lapar. Nabi SAW sebut kita tidur dalam keadaan kenyang. Jiran kita lapar, Allah tanya kita ke akhirat. Kita tidur kenyang, jiran kita lapar, Allah tanya kita di akhirat. Kita tidur kenyang, jiran kita lapar, Allah tanya di akhirat. Jadi kita kena tolong seramai orang. Ini kan pula ada adik-beradik kita lapar, tolong dia. Ni waktunya. Bukan hari-hari datang COVID-19, datang waktu ni je. Di waktu ni untuk tunjukkan apa kita nak tunjuk pada Allah. Tunjuk ke Allah. Ada sekali Anas bin Nadar jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia tak dapat pergi perang Badar. Dia sedih, nangis. Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni pakcik Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi dia jumpa Anas bin Malik. Bila jumpa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bapa saudara Anas bin Malik, dia tak dapat pergi Badar. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah. Apa yang saya boleh buat untuk agama ni. Saya nak tunjuk pada Allah, apa saya boleh buat untuk agama ni. Saya nak tunjuk pada Allah, apa saya boleh buat untuk agama ni. Dia pergi perang Uhud. Masa pergi perang Uhud, apa jadi, musuh datang pada atas bukit. Naik atas bukit tu, kemudian musuh datang dan dia kena tikam bahagian depan 80 kali. Sekali dah mati 80. Dia kata apa? Saya nak tunjuk pada Allah. Saya nak tunjuk pada siapa? Nak tunjuk pada Allah. Jadi kita buat baik ni memang nak menunjuk, nak tunjuk ke Allah. Nak tunjuk, ya Allah, apa yang saya boleh buat untuk agama ni. Anas bin Nadar beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah, apa yang saya boleh buat untuk agama ni. Jadi masa COVID-19 ni, apa kita nak tunjuk pada Allah? Apa kita nak tunjuk pada Allah? Apa yang kita buat untuk Islam ini? Apa yang kita buat untuk agama ini? Apa kita buat untuk masyarakat, untuk manusia yang lain? Untuk abang kakak, kita mula bantu keluarga kita, bantu mak ayah kita, bantu adik-beradik kita, tanya khabar, bantu isteri kat rumah, bantu anak-anak, kan? Bantu keluarga semua sekali, bantu keluarga kita. Jadi selalu baca doa tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjar kata musibah ini dan gantikan dengan lebih baik. Bila abang kakak baca tu, Allah akan beri kita musibah, Allah akan beri kita kebaikan. Hadis Nabi, siapa menunaikan hajat saudara dia, Allah akan tunaikan hajat dia di akhirat nanti. Kita suka tunaikan hajat saudara. Tunaikan hajat saudara kita. Tunaikan hajat saudara kita. Tunaikan hajat semua saudara kita. Jadi hidup untuk Allah sayang kita. Hidup untuk Allah sayang kita. Ustaz Wadi yang meninggal dunia ni, dia selalu cakap kat saya, kalau orang cakap kat kita, jangan diam. Bagi ceramah terus kat orang tu. Sesiapa cakap kita keji, kita jangan diam. Pergi jumpa dia, ceramah dia. Pergi jumpa dia, dakwah dia dengan kasih sayang. Pergi jumpa, dakwah. Jangan simpan. Kalau simpan sangat, kita sakit hati seorang-seorang. Jumpa, luar. Jumpa, cakap, dakwah dia. Siapa kalau perempuan dia uji kan, orang cakap yang tak baik, cakap balik kat dia. Dan malam nangis kat Allah. Malam nangis kat Allah. Bukan dakwah dia untuk marah dia, tak. Dakwah tu untuk terangkan pada dia, beritahu kat dia. Sebenarnya kita tak perlu terang kat orang pun. Orang nak faham ke tak faham, tak apa. Kita buat untuk orang. Kita buat untuk Allah sayang kita. Kita buat untuk Allah sayang kita. Pujian, kejian orang, penghinaan orang ni tak penting. Yang penting, kita hidup untuk Allah sayang kita. Hidup untuk Allah sayang kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu kita niat begitu. Memang ada orang memang kerja dia menyakitkan hati orang, tak berhenti. Memang mana-mana macam tu. Dengan belajar nulis ni pun boleh. Ada orang sakitkan hati orang. Ada orang sikit je cakap, tapi menyakitkan hati semua. Dia tulis sikit je, dia boleh sakitkan hati orang. Tapi kita jangan terkesan dia cakap. Sebab dia pun tak bagi kita sesuap nasi. Kita pun tak terhutang dengan dia. Kita pun tak ada buat salah kat dia. Jadi kalau dia buat kat kita, tak apa. Dia sebenarnya sedang pahala. Ada Hasan Basri, kalau orang mengata dia bagi hadiah. Sebab apa bila dia orang mengata bagi hadiah? Sebab orang tu telah bagi pahala pada dia. Orang tu bagi pahala kat dia.
Jadi tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi, untuk tu kita niat untuk kita berdakwah, hidupkan Islam ini dan sebarkan Islam ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semua dan kita niat untuk berdakwah ni. Boleh insya-Allah tuan-puan? Boleh kita niat berdakwah, mudah-mudahan Allah terima kita. Baik tuan-puan, terima kasih semua sekali. Masya-Allah, koi ustaz. Moga kuat semangat dan tuan-puan pun semua semangat kuat kan. Ijah Faizah. Indahnya sifat sabar tu ustaz. Moga kami macam ustaz. Tuan-puan, salah satu untuk supaya sayang manusia ni, dia kena akdam, laisa kalam. Dia kaki ni kena jalan jumpa manusia. Bukan cakap-cakap je. Orang kalau jumpa orang, dia tahu hargai orang lain. Penat kita pujuk tepi jalan. Sampai masjid dia salah semayang. Takkan kita kata, ya Allah, kau ni semayang tu salah. Pergi balik. Masya Allah, bagus dah semayang, Masya Allah. Saya ada salah ke ustaz? Bagus dah, boleh dah tu. Sikit je salah. Tadi rokok salah sikit. Tu je. Tapi kalau orang dia tak ajak orang pergi masjid, dan biasakan mu'alaf dulu datang masjid, azan salah. Panggil, astaghfirullahalazim. Engkau tadi bukan suruh manusia, engkau suruh syaitan tadi. Dia cakap apa orang tu, saya ingat lagi dulu kat masjid. Kau bukan suruh manusia, engkau suruh syaitan. Engkau suruh syaitan. Saya ingat kat universiti tu, ada kawan saya, dia bawa ikut. Dia ni semayang tak pernah. Dulu Tokey jual CD lucah. Tokey jual CD lucah kat universiti. Pergi jumpa dia. Dakwah dia pergi masjid. Dia pun azan. Bila dia azan, dia salah azan. Dia azan salah. Teruk juga azan dia. Jadi dia azan subuh salah. Jadi lepas 2-3 kali subuh salah, yang geng ustaz-ustaz panggil dia kat bilik. Marah dia. Marah, dia nangis. Dia kena marah. Kena teruk, kau tak ada ilmu berdakwah, azan pun salah, apa nak jadi, satu sen pun tak guna, kau ni tak berdakwah, tak pandai, tak ada ilmu, Tuhan tak terima, semayang pun tak terima, ada hati nak berdakwah. Dia datang bilik saya nangis. Saya selalu ajak budak-budak jahat. Dia datang bilik saya, dia nangis. Dia datang bilik saya, dia nangis. Ustaz, saya dah tak nak buat dakwah, saya dah tak nak semayang, saya dah tak nak buat semua sekali. Saya nak berhenti semua sekali. Dia baru nak mula, bukan dia tak ikhlas. Dia baru nak mula. Dia perlu semangat, perlu dorongan. Jadi kata ustaz, saya dah tak nak dah. Saya tak nak buat dakwah dah. Saya tak suka buat dakwah ni. Dia tu tak nak semayang. Lepas tu, saya pun pegang tangan dia. Dia nangis. Dia nangis depan saya. Saya pegang tangan dia. Saya terus pergi bilik budak-budak, geng-geng ustaz-ustaz ni. Saya pergi kat bilik dia. Sampai je kat bilik dia, banyak ustaz-ustaz guru-guru saya yang bimbing saya. Saya dapat ni pada alim ulama. Tapi setengah, saya sampai kat satu bilik. Dia orang semua yang pandai-pandai. Saya pun cakap, nak tahu tak sebab apa dia azan? Sebab korang semua tak datang masjid. Korang subuh tak datang masjid, korang datang lambat. Kau marah dia azan. Dia dulu jahil macam aku juga, Cina, tak kenal Tuhan. Sekarang Allah bawa dia kenal Tuhan. Korang cakap dia tak ada ilmu. Saya ambil buku, saya bagi buku kat dia. Sekarang beritahu saya, ilmu apa yang dia tak ada? Dia tak ada ilmu mengenal Allah. Ilmu apa? Mengenal Allah. Baik, sifat 20 tak tahu. Baik, sekarang kau ajar sifat 20, dia belajar, aku pun nak tumpang belajar. Baik, cerita sifat pertama, Allah wujud. Apa maksud wujud? Allah ada, berlawanan tiada. Terang lagi. Dia tak bercakap, dia nak pergi ambil kitab. Wah, ilmu dalam kitab ke dekat jiwa? Kat hati fikiran awak? Cerita, dia kena buka kitab dulu. Kena rujuk kitab balik baru boleh ajar. Jadi awak pun tak tahu juga. Sebab awak kena tengok kitab baru boleh ajar. Awak pun tak tahu juga. Saya boleh beritahu sifat 20 sekarang. Saya hafal. Saya pada kecil belajar. Segala puji-puji bagi Allah. Sekarang saya boleh hafal. Tapi saya tak pernah hina dia tak ada ilmu. Kita kalau cakap orang tak ada ilmu, jangan cakap kau tak ada ilmu. Bukan. Pegang dia, ajar dia apa ilmu dia nak tahu. Beritahu dia apa ilmu perlu. Cakap kat dia apa ilmu dia nak belajar. Ajar dia. Bukan cakap kau ni tak ada ilmu lah. Apalah kau ni semayang tak betul. Bukan. Pegang dia, ajar dia macam mana semayang. Itu cara menegur. Kan pernah dengar Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhu ajar satu orang pakcik uduk salah. Itu cucu Nabi ajar. Dia kaki buku lali ni tak kena. Dia sapu air. Biasanya anak-anak kita ambil uduk kan kaki kena depan. Tak sampai buku lali ni kan kena lebihkan sikit kat ni. Macam kita ambil uduk kat gelangan. Jangan kat sini tengah-tengah ni. Mungkin tak kena. Jadi lebihkan sikit sampai Abu Hurairah sampai ke atas. Ke kaki pun sampai ke atas. Jadi Hasan Husain radhiyallahu anhu kata pakcik, boleh tolong saya tak? Tegur saya. Dia kata dia uduk betul. Saya kata saya. Dia suruh pakcik tu betul kan. Sambil dia ambil uduk, dia beritahu tentang ilmu. Pakcik tu tanpa rasa dihina, dia pun sedar yang uduk dia salah. Dua-dua budak ni, maaf cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain ni betul. Begitu cara menegur. Itu namanya dakwah. Itu namanya dakwah. Macam kita, doktor, nurse nak injek orang, kan dia gosok dulu. Lepas dia gosok, dia injek. Lepas dia injek, dia gosok balik semula. Tengok tu doktor, nurse. Kan pelan-pelan dia berbual, sesedar tanya khabar, sesedar dah cocok dah. Dah hilang, tak rasa sakit. Dia gosok pelan-pelan. Begitu. Kalau kita nak nasihat orang, kita beri puji-pujian. Nak nasihat orang,
Kita beri begitu. Kemudian pelan-pelan kita gosok. Begitu cara tegur. Tegur orang kat tepi jalan, budak-budak. Daripada dulu ramai orang tak tahu kaedah dakwah yang sebenarnya dakwah ni kasih sayang daripada hati. Tapi kita selalu macam terus kalau utamanya budak-budak tapi tegur mereka dengan tengok budak-budak. Ustaz saya kata, nak tahu dakwah berjalan, kalau datang masjid tu ramai orang pakai seluar pendek masuk masjid, tu dakwah berjalan. Ramai orang bertatu masuk masjid, tu dakwah berjalan. Ramai perempuan tiba-tiba free hair masuk masjid, tu tanda dakwah berjalan. Kalau masuk masjid orang bukan-bukan, tu dakwah berjalan. Tapi kalau masjid semua dah pakai jubah, berjanggut-janggut macam saya ni dah, itu tanda orang sama datang masjid. Tapi kalau masuk masjid macam-macam orang masuk masjid, itu namanya dakwah, Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu dakwah, dakwah ni apa dia? Kita mengajak manusia dengan kasih sayang. Malam kita nangis pada Allah SWT. Ya Allah, beri hidayah pada dia. Dia tak tahu, tak faham, beri dia hidayah. Ya Allah, dia tak faham, tak tahu, beri dia hidayah. Ya Allah, dia tak faham, tak tahu, beri dia hidayah. Ya Allah, dia tak faham, tak tahu, beri dia hidayah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu sebenarnya saya selalu bagi semangat pada orang-orang yang putus asa daripada dulu. Buat dakwah dia rasa putus asa, dia rasa tak ada ilmu. Saya kawan banyak budak-budak jahat. Dulu banyak budak-budak jahat. Dia selalu buat baik, dia orang kecewa, rasa sedih kan. Dia kata ni tak betul, buat dakwah ni tak betul. Jadi saya cakap kat dia orang kan, kalau dengar nama dakwah je orang dah takut dah kan. Jangan takut, ajak mereka dengan kasih sayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu iman ni, agama ni, dia untuk bawa manusia dekat dengan Allah. Dulu Quran tu senang. Dulu kenapa orang masuk Islam tak berhenti? Sebab Quran tu dalam hidup. Jadi orang senang faham Islam. Quran tu pada percakapan. Quran tu pada tingkah laku. Quran tu pada... Sekarang orang nak masuk Islam kena buka Quran. Orang makin tak faham Islam. Sebab susah nak kena orang jadi makin tak faham Quran. Sebab Quran tu tak ada pada diri manusia. Tuan-tuan jangan tengok saya. Tengok Quran lain, kami lain. Jadi Islam tu lambat tersebar. Ni Quran lain. Tapi kalau time dia dah tak ingat dah Quran. Sebab tu ada orang boleh cawan pasal sabar. Habis dia keluar masjid, selipar dia hilang, dia pun mencarut kat luar tu sebab selipar dia hilang. Sabar dia tinggal dalam kitab tadi dalam masjid. Untuk tu tuan-tuan dan puan-puan sangat saya sayangi, dakwah ni, akhlak ni, kehidupan ni, pada kehidupan kita membalas keburukan dengan kebaikan, mendoakan mereka, mendoakan orang yang menzalimi kita. Jadi kita doakan buat semua manusia dalam dunia. Ya Allah, ni COVID-19 ni kita kena bersatu hati, berkasih sayang, saling mendoakan, saling mendoakan satu sama lain, jaga solat dan doakan semua orang. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Jamie New, aku tengok muka ustaz ni pun dah terbuka hati nak pergi masjid. InsyaAllah Jamie New, Masya Allah, tahniah, bagus, Allah sayang. Allah yang beri hidayah, dia sayang. Jamie, Papa Liz, hari-hari saya buat dosa, ustaz doakan saya. Masya Allah, kita semua pun dosa, tapi yang terbaik minta ampun. Siapa yang rasa berdosa, cakap, Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat pada engkau. Sungguh-sungguh pada hati, cakap kat mulut, Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Cakap dengan ikhlas, Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat nak balik pada engkau. Allah maafkan semua dosa dia, walaupun dosa daripada bumi sampai langit, sebanyak buih dalam laut, Allah maafkan. Jangan hadis kan beritahu, walaupun satu buat dosa banyak, Allah kata, wahai hamba aku, mari sini minta ampun, aku ampunkan kamu. Pada pagi sampai malam buat dosa, Allah kata, wahai hamba aku, kamu minta ampun, aku ampunkan kamu. Malam dia buat dosa sampai pagi. Pagi-pagi tu lepas buat dosa, apa-apa dosa besar dia buat, Allah kata, wahai hamba aku, kau minta ampun, aku ampunkan kamu. Walaupun 24 jam Allah bagi nikmat, esok orang tu langgar lagi. 24 jam Allah bagi lagi nikmat, bagi lagi nikmat. Maksud tu degil, buat dosa. Allah kata, wahai hamba aku, marilah dekat pada aku nak ampunkan kamu. Aku sayang pada kamu. Dekatlah, kembalilah pada aku. Jadi Allah sangat sayang kita. Jangan putuskan harapan sesiapa kepada Allah. Ni COVID-19 datang, bukan Allah benci kat kita, dia sayang kat kita, supaya kita lebih banyak ingat mati, supaya kita sedar Allah Maha berkuasa. Sekelip mata je Allah boleh beri, dan dia boleh tarik, dan dia boleh sedarkan kita. Jadi percaya semua yang terjadi ni sebab Allah SWT sangat sayang pada kita. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, baik, terima kasih semua sekali. Boleh doakan saya, doakan semua sekali, mudah Allah bantu kita, Allah bantu seluruh Malaysia, Allah sebarkan dakwah ni, dan Allah hidupkan Islam di seluruh dunia. Itu belajar dakwah dan akdam laisa kalam. Kita jumpa manusia hati ke hati, jumpa orang hati ke hati, cakap daripada hati ke hati, jumpa. Dia kata dakwah, gas, jumpa manusia.
Ajak manusia kepada Allah, agungkan dia, besarkan dia. Tiada yang boleh buat melainkan dia. Tiada yang berkuasa melainkan dia. Tiada yang boleh beri bahagia, sedih melainkan dia. Dialah Allah Maha Kuasa. Dia yang jaga kita dulu, kini, selama-lamanya. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Terus buat baik untuk Allah sayang. Terus buat kebaikan untuk Allah sayang. Buat dakwah, doakan manusia yang lain. Mus doa kami di pusat kuarantin JKR Ustaz, mudah-mudahan Melaka. Mudah selamat bang kakak. Ni semua selamat mudah-mudahan. Percaya. Tuan Mahusin, saya musim Covid ni Ustaz, selalu qada solat. Masya-Allah tahniah. Sesiapa yang tinggal solat qada ganti solat kita pelan-pelan. Solat yang ada jaga dan qada solat. Zaimah macam nak ajak kawan kita solat. Kita doakan dia, satu, nangis. Kedua, kita buat ajak dia pergi majlis ilmu macam ni kan, ceramah, invite dia dengar ceramah macam ni. Dan mudah-mudahan insya-Allah mereka dapat jaga solat. Dan saya sekali esok bawa pergi berjalan, masuk waktu solat, ajak dia solat sama-sama. Wujud bawa kepada suasana majlis ilmu. Suasana jumpa alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, pergi jumpa alim ulama. Duduk depan mereka. Selalu majlis alim ulama. Sebab majlis alim ulama ni, guru-guru kita ni, dia membersihkan hati kita. Pergi dengan ceramah. Cari ustaz-ustaz, alim ulama dekat mana-mana tempat yang saleh, yang baik. Saya sini sentiasa belajar. Mana-mana kelas-kelas saya pergi, cucuri dengar. Orang baik-baik yang masya-Allah. Pergi. Pergi cari yang tuan-puan selesa, tuan-puan pergi. Jangan cari yang tak selesa, pergi cari yang selesa. Kalau susahkan diri kita kan, ni pergi yang tuan-puan selesa. Tuan-puan mana-mana tak apa, yang penting terus belajar. Kita belajar pada mana alim ulama tanpa menghina atau menjatuhkan mana-mana alim ulama yang lain. Doa dekat Kuyah, sejuk hati. Syahrul, terima kasih bagi bayan. Masya-Allah. Nurul Hasma, kadang-kadang hati jadi sedih Ustaz, macam-macam saya fikir. Percaya Asma, Allah sayang kita. Sakirah, masya-Allah. Sahar, Fendi, Alim, Yana, Said Allah Yahya. Rindu pergi masjid. Rindu bang, saya pun rindu juga. Mudah-mudahan buat kita semakin insaf. Dah habis nanti Covid, kita ramai-ramai pergi masjid. Kita makmurkan masjid. Michael Van Even, lindungi Allah dan mudah urus Ustaz dekat Malaysia, bantu Malaysia Covid-19 daripada Perth, Australia. Masya-Allah. Kerana orang Perth, Australia juga, Allah jaga, Allah sayang, pelihara kita seluruh dunia kan. Kita sebuah keluarga. Yadi, Mes, terima kasih, masya-Allah. Simah Ngah, Wan Nurmaliza, Rohana, Shima, Zairi, masya-Allah, terima kasih. Maimunah, Kamsiah, Nazri, Arif, Muhammad Al-Hafiz, Rohaya, masya-Allah. Kongsi baik-baik tu sempuan cari guru, cari ulama, pergi masjid-masjid. Pergi masjid-masjid, cari majlis ilmu, duduk majlis-majlis membesarkan Allah, menceritakan Nabi Muhammad SAW. Dekatkan hati kita dengan majlis-majlis begini. Masya-Allah. Nurul Akidah, Nur Lailatul, Jamaluddin, Zarifah, Ida Zaida, rindu Ramadan pergi ke surau, masya-Allah. Nur Asman, 25 bulan tunggu Ustaz Betul Pahat, baru nak jumpa Ustaz. Itulah banyak program saya. Saya hari-hari ada program sepatutnya, semua cancel. Banyak program saya semua saya cancelkan, masya-Allah. Lepas tu pada awal saya terasa sekejap, saya terkejut sekejap. Mula-mula tu 3 hari pertama sebelum orang kuarantin ni, saya dah kuarantin diri saya dan keluarga saya. Saya baca kepentingan kuarantin tu, zaman sahabat lagi dah berlaku. Jadi saya pada awal tu dah kuarantin. Lepas 3 hari saya mula rasa sedih, rasa ni, lepas tu banyak orang minta pertolongan. Dan saya pun cuba usahakan, alhamdulillah dengan jalan tertentu, dengan kebenaran ini semua saya bantu setakat yang mampu, masya-Allah. Dengan doa tuan-puan, ada juga tuan-puan yang menyumbang juga. Jadi saya sebahagian tu ada sikit-sikit, dulu saya guna duit saya. Kemudian ada sikit-sikit ada orang semua sumbang. Jadi bila sikit-sikit orang semua sumbang ni, saya pun kena tunjuk. Saya pun tak tahu siapa sumbang. Jadi bila video tu tengok, dia tahu ke mana duit dia semua sekali. Kalau tak orang syak juga, mana ustaz ni guna. Jadi sikit-sikit tu, jadi taklah, bukanlah macam orang lain. Saya bukan buat tabung khas, saya tak ada buka tabung khas tu, tak ada. Saya guna duit saya sendiri, alhamdulillah. Saya segala puji bagi Allah. Ada duit restoran itu 3 ni, rezeki pada restoran yang ada 3. Saya banyak buat training, program. Banyak program saya buat. Orang kata mahal program keluarga sunnah tu dulu, RM90 mahal. Memang mahal kakak, betul. Tapi itulah saya buat program tu khas. Yang masjid percuma banyak, yang tepi jalan pun banyak. Kalau nak jumpa saya tengah bandar KL pun banyak. Program tu sewa dewan je dengan semua sekali LED dekat mic situ. Saya sewa semua sekali, nak bagi selesa, senang nampak. RM150,000 juga. RM150,000 sewa dewan, LED, speaker, nak bagi jelas satu dewan tu. Sebab program tu berbayar kan. Dan skrin-skrin tuan-puan nampak, skrin layar tu kan, rupanya mahal bukan mahal macam ni, memang itulah harga dia. Memang itu bagi dia orang dah bagi diskaun kat saya, tapi itulah harga dia.
Bagi kita yang tak pernah tahu, mahal begitu. Jadi tuan-puan, mudah-mudahan Allah SWT terima kita semua dan Allah maaf kita. Mudah-mudahan Allah terima kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa anak isteri kami, ampun dosa semua orang Islam dalam dunia. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, doktor-doktor, petugas-petugas, polis, tentera, cleaner, adik-adik Grab semua sekali ya Allah, yang bekerja ya Allah, TMB, air semua sekali ya Allah. Kami semua ya Allah, bantu kami semua ya Allah, rahmati kami semua, sayangi kami. Ya Allah, kami rasa berat dengan ujian ini, tapi kami percaya Engkau sangat sayang pada kami. Tolong maafkan kami, jangan marah kami ya Allah. Ampunkan dosa kami, tariklah COVID-19 ya Allah. Ya Allah, berilah keajaiban ya Allah. Ya Allah, berilah keajaiban pada kami. Ya Allah, berilah keajaiban pada kami. Kami sedar ya Allah, ujian ini sebab Engkau sayang kami. Berilah keajaiban pada kami ya Allah. Ya Allah, ada doa-doa orang-orang miskin di kalangan kami, doa-doa orang-orang tua-tua kami ya Allah, mak ayah kami, orang tua-tua, doa-doa alim ulama kami yang Kau sayangi ya Allah, doa-doa orang-orang yang baik-baik di luar sana ya Allah. Kau terimalah doa kami ya Allah. Berilah keberkatan, kebaikan, sihatkan orang-orang dekat ICU ya Allah, orang yang sedang di kuarantin, sihatkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, stopkan penularan virus ni ya Allah. Tolong ya Allah, rahmat kasih sayang Kau. Kau yang maha kuasa atas segala sesuatu, tolong kami, ampun dosa kami. Jadikanlah apa yang terjadi buat kami semakin dekat pada Engkau. Orang yang belum kenal Engkau, beri kenal Engkau. Orang jauh pada Engkau, beri dekat pada Engkau. Ya Allah, hantar kami yang sakit, sihatkan. Yang susah, Engkau senangkan. Yang tak ada rezeki, susah, bantu mereka ya Allah. Mudahkan kami untuk bantu mereka semua ya Allah. Ya Allah, bantu setiap orang susah, lapar ya Allah. Maafkan kami. Kami tidur lena, makan kenyang. Ada orang-orang lapar kat luar sana. Ada orang-orang tak ada tempat tinggal, susah. Kau bantu mereka ya Allah. Ya Allah, ada kawan-kawan kami susah, sedih ya Allah. Kau bantu mereka. Ada keluarga sakit, terpisah ya Allah dengan setiap adik keluarga. Ramai ya Allah, mereka dah tak dapat jumpa anak, ada tak dapat jumpa isteri, tak dapat jumpa suami. Mereka rindu keluarga ya Allah. Bahagiakan hati mereka. Terimalah perpisahan kami sedikit ini ya Allah, membuat kami semakin dekat pada Engkau ya Allah. Wahai Allah, bantulah ulama, pendakwah kami di seluruh dunia ya Allah. Jagakan guru-guru, cikgu-cikgu, alim ulama yang banyak bimbing kami. Maafkan mereka, ampun dosa mereka. Hadiahkan mereka syurga Firdaus ya Allah. Pimpin kami yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, yang ikhlas memimpin kami. Kau bantu sayangi mereka. Ya Allah, bantulah semua ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, alim ulama kami. Sayangi mereka ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa semua orang ya Allah. Sayangi anak-anak muda tepi jalan. Sayangi budak-budak tepi jalan. Sayangi orang-orang yang terjauh pada jalan dasar ya Allah. Anak-anak muda kami yang baik-baik, mereka tersalah jalan, pilih bimbing mereka, jangan marah mereka. Ya Allah, orang yang jauh pada Engkau, dekat pada Engkau, bantu kami semua ya Allah. Antara kami yang sakit, Kau sihatkan, bantu kami ya Allah. Yang ada hajat-hajat baik dunia akhirat, Kau kabulkan. Ya Allah, terima kasih, sayang kami, jaga kami selama ini. Tak berhenti Kau buat baik pada kami dari dulu sampai sekarang. Baru beberapa hari Kau uji kami rasa lemah, tak mampu, maafkanlah kami. Kami hamba-Mu yang daif, lemah ya Allah. Sekian lama Kau beri kami nikmat ya Allah. Tak ada pun Kau tarik nikmat bernafas. Kau tak tarik nikmat berjalan. Kau tak tarik nikmat masjid. Kau tak tarik nikmat haji, umrah. Ya Allah, tapi kali ini banyak nikmat yang hilang sedikit baru beberapa hari ya Allah. Buat kami rasa tak mampu, lemah. Tolonglah kami ya Allah. Jagakanlah kami, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Hanya pada Engkau kami bergantung, berserah. Cukuplah Engkau untuk kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, Kau penolong, pembantu kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami, tolong kami. Bantu kami, tolong kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami, tolong kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami, tolong kami ya Allah. Bantu kami, tolong kami ya Allah. Satukan hati kami kasih sayang. Semua orang baik ya Allah. Kami yang tak baik ya Allah. Semua orang mulia baik ya Allah. Kami yang tak baik, tak mulia ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami pada kekotoran ya Allah. Sayangilah semua manusia dalam dunia ya Allah. Sayangi kami semua ya Allah. Kami cuma buat ni untuk Engkau redha pada kami. Jangan marah kami, jangan tolak kami. Sebab kalau Engkau marah, Kau tolak kami, kami tak tahu mana kami nak pergi. Allah, jangan marah kami, yang tolak kami, maafkan kami. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua sekali. Jumpa lagi. Assalamualaikum.